Salam sejahtera, selamat pagi anda menonton Awani Pagi dalam segmen khas Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan mereka akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi Astro Awani dan untuk kepimpinan, Astro Awani akan memberi peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar, ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Okey, kita sebelum maklum bahawa pelancongan domestik ataupun pelancongan dalam negara ini digalakkan ketika kita dalam fasa PKPP, di mana ia akan membantu untuk merangsang kembali ekonomi dan juga melihat kepada produk-produk pelancongan tempatan. Dan kita nak melihat kepada produk pelancongan di Kelantan, di mana kita tahu di Kelantan ini banyak lokasi-lokasi menarik, bukan sahaja pelancongan secara fizikal tetapi pelancongan budayanya dan juga bagaimana sebuah kawasan itu sebenarnya boleh diubah menjadi sebuah tarikan pelancongan jika kita tahu bagaimana caranya dan juga mendapatkan galakan dan juga sokongan daripada pihak berkuasa. Dan kita nak melihat kepada kita nak bersama dengan rakan kita di Kelantan, Muhammad Muhammad, sebenarnya nak bercakap mengenai produk pelancongan dan bagaimana ada individu di Kelantan ini dia beli atau dibuka kawasan hutan ini untuk dijadikan sebagai kawasan eco pelancongan ataupun eco tourism. Kita terus saja bersama dengan Fandi. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan. Saya keluar seketika daripada hiruk pikuk bandar, keluar seketika daripada kesesakan lalu lintas di Bandar Kota Baru, dan sepanjang perintah kawalan pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan, kita tahu pergerakan terbatas, tidak boleh keluar daripada daerah, tidak boleh keluar daripada negeri. Dan selepas sahaja perintah kawalan pergerakan dibuka, bukan sahaja penduduk di sekitar pinggir bandar, sekitar bandar, keluar daripada bandar untuk mencari kawasan peranginan. Sebaliknya, penduduk yang luar daripada Kelantan mula mencari destinasi pelancongan ataupun tempat menarik untuk mereka lawati dan kunjungi bersama keluarga. Dan di Kelantan tidak kurang hebatnya dengan pelbagai produk pelancongan, bermula daripada produk makanan, kuih-muih tradisional dan sebagainya, hinggalah ke tempat-tempat menarik melibatkan pantai yang cantik, kawasan hutan, kawasan jeram, kawasan air terjun dan sebagainya. Dan kerajaan juga menggalakkan supaya pelancongan domestik dipertingkatkan supaya ianya dapat menghidup rantaian ekonomi setempat dan juga negeri itu. Dan bagi kita bercakap dengan lebih lanjut berhubung dengan pelancongan domestik ini, bersama saya pada pagi ini merupakan pengarah Pejabat Pelancongan Budaya dan Kesenian Negeri Kelantan ataupun MOTEK, Encik Aidi Hafizi Daud, yang sudi berkesempatan meluangkan masa bersama kita pada pagi ini mengulas lanjut berhubung dengan pelancongan domestik dan apa yang menarik di Kelantan ini. Jadi terima kasih Encik Aidi kerana sudi bersiaran secara langsung bersama dengan Awani Pagi. Sememangnya kerajaan menggalakkan pelancongan domestik dan juga memperagakan pelbagai produk-produk yang menarik yang ada di negeri Kelantan ini. Jadi pada pandangan Encik Aidi, apakah orang kata kaedah ataupun cara yang dilaksanakan oleh MOTEK dalam usaha mempertingkatkan promosi pelancongan domestik dalam negeri Kelantan ini? Terima kasih Cik Effendi. Untuk di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Negeri Kelantan, kita sedang berusaha untuk menyemarakkan industri pelancongan untuk menarik lebih ramai pelancong domestik datang ke Kelantan, dan kita meneroka lebih banyak industri-industri pelancongan seperti sektor eco pelancongan, agro pelancongan, ido pelancongan, heritage tourism dan sebagainya. Ini salah satu tempat yang kita lihat di bawah sektor eco pelancongan ini, di mana kita lihat ada hutan simpan dan hutan lipo yang dihiasi dengan sungai, dengan tumbuh-tumbuhan flora dan fauna yang cukup indah untuk kita teroka dan rasai, untuk kita menikmati alam untuk sesuai kepada pelancongan keluarga, dan insya-Allah pelancongan domestik akan lebih meningkat. Pada hari ini, pagi ini, kita berkesempatan berada di satu kawasan hutan simpan dan juga di kawasan pedalaman daripada Bandar Kota Baru, iaitu di Kapun Kuala Kerai ini, di Kapun Calte.
Jadi di sini merupakan satu kawasan hutan dan terdapat air terjun yang sungguh indah dan cantik yang saya difahamkan dibangunkan oleh persendirian. Jadi mungkin orang kata di Kelantan ini budaya membangunkan tempat ini secara sendiri ataupun untuk tujuan pelancongan ini mungkin menjadi satu trend ataupun bagaimana? Memang terdapat banyak lokasi yang kita kena pasti diteroka oleh investor ataupun kita katakan usahawan tempatan yang melihat potensi untuk dibangunkan sebagai satu tarikan pelancongan, terutamanya kawasan-kawasan rekreasi di tepi sungai, di tepi jeram yang memang mempunyai potensi untuk kita tarik lebih ramai pengunjung dan boleh meningkatkan pendapatan keluarga dan ekonomi tempatan. Mungkin orang kata para investor ni ataupun pelabur ni yang membuka kawasan yang dulu kita tahu kawasan ini merupakan kawasan hutan yang sukar orang kata kita nak bangunkan ataupun sukar orang kata tak masuk akal untuk dibangunkan, namun apabila ianya berada di tangan pelabur dan seolah-olah mereka nampak benda ini boleh buat duit. Pada pandangan Motek, adakah orang kata kaedah seumpama ini orang kata relevan untuk diguna di Kelantan ni? Memang kita perlukan lebih ramai pelabur dan lebih ramai usahawan dalam bidang pelancongan, dalam bidang rekreasi yang boleh kita ketengahkan, sebab banyak tempat-tempat pelancongan ataupun tempat-tempat rekreasi yang cukup indah yang masih belum tersentuh dengan pembangunan infrastruktur yang cukup indah, yang cukup mempesonakan untuk percutian keluarga dan menarik. Memang kita kata untuk kita lari daripada lari daripada kesibukan bandar. Ini boleh digunakan sebagai salah satu platform ataupun tempat untuk kita menikmati dan kita lebih kepada suasana kekeluargaan. Di Kelantan ni, Cik Aidit, bukan saja makanan yang menarik minat pelanggan ataupun orang ramai daripada luar daripada Kelantan ni, sebaliknya tempat-tempat yang eksotik seperti yang tidak terusik seperti hutan Sipai ini antara yang mungkin menarik minat kata orang luar daripada Kelantan ni. Jadi mungkin orang kata penambahbaikan yang perlu diwujudkan sekiranya investor ataupun pelabur yang berminat untuk membuka kawasan ni. Jadi apakah orang kata SOP ataupun apakah perkara yang perlu dititik beratkan? Yang pertama pada pendapat saya adalah dari segi keselamatan dan keselesaan kepada pengunjung. Selain itu kita kena pergiatkan lagi ataupun tambahkan lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita enjoy, yang boleh kita sertai seperti mana yang saya cuba tadi, iaitu abseiling ataupun apa dia panggil flying fox dan juga aktiviti water confidence. Dan di sini juga kalau kita lihat saya difahamkan ada juga aktiviti-aktiviti jungle trekking, hiking dan juga kalau saya rasa kalau kita boleh explore lagi untuk kita lihat potensi untuk bird watching. Di sini kita lihat sebab tempat ni belum lagi diteroka sepenuhnya, memang tidak ada sebarang pembangunan yang besar. Perkampungan pun agak jauh daripada kawasan ini. Biasanya hidupan liar, terutamanya burung-burung yang tidak dipelihara ini memang banyak dan kalau kepada peminat-peminat dalam bird watching ini, memang ini salah satu tempat yang cukup berpotensi untuk kita teroka. Cik Aidit, seperkara lagi mungkin orang kata investor ni ataupun pelabur yang ingin melabur dalam bidang ekoturism ni mungkin berfikiran apakah mereka kata macam pulangan modal tu secara jangka masa yang panjang ataupun pendek mungkin menjadi satu kata alasan untuk mereka melabur dalam bidang seumpama. Jadi pada pandangan ataupun perkiraan Cik Aidit, apakah orang kata pulangan itu jangka masa tertentu ke ataupun apa yang benefit yang dia orang dapat sebenarnya? Pada kebiasaannya untuk sektor pelancongan eco ini, kebanyakannya kita menawarkan kepada pengalaman. Jadi kalau pengalaman ini bergantung kepada usahawan, kepada investor, kepada pelabur tadi, kena kreatif. Kadang-kadang pelaburan hanyalah kita kata setakat menggajikan pekerja yang yang berkualiti ataupun yang berpengalaman ataupun menggunakan khidmat pemandu pelancong berlesen, itu sudah cukup untuk menarik orang. Terutamanya kalau kita katakan untuk satu-satu grup yang tidak melebihi daripada 10 orang, boleh dibawa oleh seorang pemandu pelancong alam semula jadi
yang hanya meletakkan kos sekitar lebih kurang dalam RM200, iaitu pada RM20 seorang. Satu pengalaman yang cukup indah yang kita katakan mereka ini memang telah dilatih dan mempunyai lesen untuk membawa pelancong-pelancong ataupun pengunjung di dalam hutan yang mana boleh dikatakan dalam keadaan yang selamat dan terkawal. Baiklah Cik Aidi, terima kasih atas perkongsian yang Cik Aidi berikan. Saya kira mungkin perkongsian ini dapat membuka minda dan juga menarik minat pelabur daripada luar Kelantan untuk mencuburi bidang pelaburan dalam ekotourism di Kelantan ini. Dan di Kelantan ini sudah seperti yang kita pernah maklumkan, kaya dengan sumber, bukan saja sumber makanan, bahkan sumber alam semula jadi yang masih banyak lagi yang belum diteroki. Dan pada pagi ini juga saya turut ditemani oleh pemilik ataupun pengusaha Istana Sangkuk Kampung Catik ini, saudara Encik Ismail, ataupun dipanggil lebih mesra dipanggil Abang Mae yang telah membuka kawasan ini dan membeli kawasan tanah di kawasan ini bagi mendirikan resort dan juga mendirikan aktiviti, mewujudkan aktiviti sukan di sini bagi menarik pengunjung daripada Kelantan khasnya dan daripada luar amnya. Jadi kita nak tanya Abang Mae, bagaimana idea itu muncul untuk mewujudkan kawasan ekotourism di kawasan hutan belantara ni? Terima kasih. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Astro Awani kerana Motek Negeri Kelantan kerana sudi datang ke tempat saya pada hari pagi ini, yang mana dengan kehadiran entiti begini akan meluaskan lagi kita punya keadaan setempat yang agak terpencil begini ke persada antarabangsa. Jadi idea berbalik pada soalan tadi, idea untuk menubuhkan ataupun menjadikan sebuah tempat ini sebagai satu tempat berasaskan eko pelancongan, yang mana bermulanya pada tahun lepas, yakni bulan 1 Julai 2019, saya telah membeli tanah ini seluas 4.5 ekar dengan harga RM80,000 daripada orang sini, dan saya nampak ianya mempunyai satu aset yang amat besar untuk dibangunkan sebagai satu tempat pelancongan yang menarik, yang berasaskan eco camp. Jadi bertolak daripada itu saya menjalankan pembersihan, aktiviti pembersihan tanah, yang mana di sini terdapat kebun asal yang telah pun diterokai bermula pada tahun 1971 hari itu lagi. Jadi tuan punya asal telah teroka tahun 71 sehingga sekarang, yang mana dan terbiar setelah owner asal meninggal dunia, maka saya beli, saya clear dia punya sampah sarat di sekitar, dan dalam masa yang sama saya mengekalkan tumbuhan ataupun pokok-pokok yang merimbun yang masih ada di dalam kebun ini, termasuk pokok buah-buahan dan juga pokok kayu-kayan, yang mana ianya lebih memberi daya tarikan kepada kita nanti. Jadi bermula pada itu sehingga sekarang saya telah menjalankan beberapa aktiviti yang mana terdapat di sini, di samping chalet, di samping kemudahan-kemudahan untuk pengunjung-pengunjung yang berkunjung ke sini. Saya juga bangunkan tempat ini dengan kemudahan aktiviti, outdoor aktiviti seperti flying fox, jungle trekking, water confidence, water crossing, komando obstacle, survival cooking dan sebagainya. Jadi bermula daripada situ kita menggalakkan pelancongan datang ke sini, pemacu setempat datang ke sini dan mencuba aktiviti-aktiviti sedemikian. Yang mana dengan adanya aktiviti-aktiviti sedemikian yang memberi pendedahan kepada anak-anak muda kita, kepada golongan generasi baru kita, bahawa di tempat negeri kita ini mempunyai satu entiti ataupun satu tempat yang menarik. Kalau diolah dengan cara yang betul, ianya akan insya-Allah akan membuahkan hasil yang baik untuk semua. Baik, kata dari sudut pulangan pelaburan yang dibuat di kampung ni, di kawasan ni, adakah pelaburan tu sudah orang kata menampakkan hasil ataupun mungkin Abang Mae mempunyai target dan sasaran untuk mengalihkan modal tu, bagaimana? Sebenarnya berbalik bercerita tentang pelaburan, yang mana keseluruhan duit wang daripada wang persaraan saya daripada perkhidmatan kerajaan selama 32 tahun saya laburkan di sini. Dan Alhamdulillah, walaupun ianya baru berjalan dalam masa 3 bulan lebih,
bermula bulan Januari tahun 2020 sehingga sekarang, dan kita berhenti operasi selama 3 bulan, yakni PKP itu hari. Tapi alhamdulillah, ianya walaupun agak lambat nak balik dan sebagainya, saya tak kisah sangat sebab saya buat ini semua lebih kepada saya punya minat, saya punya hobi, dan saya seronok dengan keadaan environment ataupun persekitaran begini. Dan dalam pada itu, untuk tempat-tempat macam ni, saya penekanan 3 benda saya paling tekan sekali. Yang pertama tentang kebersihan, yang kedua tentang keseragaman, ususun atur sesuatu tempat, dan yang ketiga adalah servis ataupun perkhidmatan kita kepada pelanggan, yakni cara kita layan orang, layan customer dan sebagainya. Itu adalah, saya fikir itu paling penting untuk sesiapa ataupun individu ataupun syarikat yang ingin mencuba ataupun menceburi bidang ekopelancongan sebegini. Abang Mai, saya dimaklumkan di Kampung Syate ni ada satu produk yang belum pernah didengar oleh orang Kota Baru dan juga orang luar pada Kelantan ni. Saya kira mungkin ada yang boleh Abang Mai kongsikan pada kita pagi ni. Okey, sebenarnya tuan-tuan, satu produk yang dikira hampir dengan kampung di sini ialah tentang satu jenis produk yang diusahakan oleh anak tempatan, yakni ikan perkasam. Yang mana ikan perkasam di sini kita tengok lain, dia hanya campur beras, nasi dan beberapa bahan-bahan lain, ianya menjadi satu hidangan yang agak lazat. Jadi bendanya seperti beginilah. Ini ikan perkasam ya? Ya, ikan perkasam. Ini ikan perkasam yang kita dapat yang orang kampung pancing di sungai. Ya, ini tuan-tuan, ikan perkasam ini amat lazat lah. Dan ianya pun telah menjadi hidangan kepada 24 buah negara. Yang mana pada 6 hari bulan Disember tahun 2019 itu hari, pelancong-pelancong yang datang ke negeri Kelantan khususnya untuk acara Rainforest 4x4 Challenge telah pun mencuba ikan perkasam dengan resipi sebegini, dan rata-rata feedback yang kita dapat daripada mereka lazat, dan mungkin mereka tak pernah jumpa cara kita menjeruk ataupun mengawit ikan sebegini supaya ia tahan lama. Itulah sajalah. Seperkara lagi sebelum saya akhiri perbualan dengan Abang Mai ni, seperti yang Motek perkatakan sebentar tadi, soal keselamatan dan juga keselesaan kepada pengunjung ini merupakan satu perkara yang asas dalam setiap rekreasi dan juga pelancongan ini. Jadi di pusat ini ataupun di pusat rekreasi yang diwujudkan Istana Sangkut ni, penekanan itu dilakukan dengan kaedah bagaimana? Adakah ada pemantauan daripada mereka yang lebih arif ataupun ada pemantauan daripada sesiapa yang monitor sepanjang aktiviti yang berlangsung di kawasan ini? Ya. Untuk isu keselamatan, ya memang itu adalah paling utama, paling penting dan paling kita titik beratkan sekali. Ya, yang ini isu keselamatan. Yang mana kita semua sedia maklum, di sini kita telah tempatkan khidmat daripada 4 orang bekas ahli komando pasukan elit Malaysia, terdiri daripada 4 orang pasukan elit komando daripada Tentera Darat Malaysia, yang mana mereka dah bersara dan saya jemput ke sini untuk mengendalikan kesemua sekali outdoor aktiviti tersebut. Yang mana tuan-tuan pun tahu bahawa komando ini apabila menjalankan suatu aktiviti, beliau amat menitik beratkan hal keselamatan dan sentiasa mengikut SOP sesuatu permainan ataupun sesuatu aktiviti tersebut semasa dijalankan. Baik, terima kasih Abang Mai dengan penerangan yang cukup jelas buat penonton Astro Awani pagi ini. Sebelum saya mengakhiri Awani pagi perbualan bersama dengan pengarah Motek Kelantan ini, saya ingin ajukan satu soalan terakhir. Kita tahu bahawasanya sektor pelancongan domestik ini sememangnya memberikan pulangan yang agak lumayan, bukan sahaja kepada negeri itu sendiri, bahkan rantaian ekonomi di setempat itu. Jadi mungkin Motek ada perancangan tersendiri ataupun pendekatan tersendiri dalam usaha merancakkan sektor pelancongan di Kelantan ini selepas daripada PKPP ini. Sebagaimana semua sedia maklumlah, Kementerian Pelancongan sedang berusaha untuk menyemarakkan industri pelancongan kepada pelancong domestik, iaitu pelancong-pelancong yang luar daripada Kelantan datang singgah ke sini dan menikmati produk-produk pelancongan, sama ada dalam sektor eco pelancongan ataupun agro pelancongan ataupun heritage tourism, pelancongan warisan, pelancongan culture. Sebab di sini saya lihat, saya dimaklumkan memang banyak potensi untuk kita
pergiatkan lagi seperti silat, DK Barat dan sebagainya lah, kita kata yang banyak yang boleh kita pergunakan orang-orang kampung, yang boleh kita tingkatkan lagi, yang boleh bagi peluang kepada orang kampung untuk menjana pendapatan. Sama ada melalui bekal ataupun jual makanan lokal kepada orang-orang daripada luar yang kita katakan kebiasaannya mempunyai kemampuan untuk membeli. Baik, terima kasih Encik Aidit atas perkongsian dan juga maklumat yang dikongsikan bersama dengan penonton Astro Awani pagi ini. Dan saya kira dengan perkongsian dan juga info yang telah diberikan itu dapat menarik minat dan membuka minda pelancong daripada luar Kelantan ini untuk berkunjung ke Kelantan ini, kerana di Kelantan ini sudah terbentang luas pelbagai produk pelancongan yang boleh dinikmati bermula daripada makanan sehinggalah ke tempat yang menarik. Saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan di Kampung Cate di Cate Kuala Kerai ini. Dan saya kira kampung ini mungkin namanya agak pelik dan janggal, namun ini mempunyai ciri istimewa yang dapat menarik minat pengunjung luar daripada Kelantan ini. Jadi kembali bersama dengan rakan tugas di Bukit Kewangan. Silakan.